bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman. Jadi terima kasih kepada yang semua yang hadir pada kali ini. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Bisiril Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, jadi saya serahkan kuliah asar kita pada petang ini kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan kuliah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita dan juga kesempatan masa yang Allah juga berikan kepada kita sehingga kita dapat memanfaatkan berada di dalam majlis ilmu di atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi iaitu surah Yusuf, surah yang ke-12 dan kita akan tengok sambungannya pada ayat yang ke-33. Okey, kita akan sambung pada ayat yang ke-33. Saya share supaya dapat sama-sama tengok. Okay. Pada ayat 33 ni kita dah masuk kepada babak ataupun episod iaitu Nabi Yusuf AS telah digoda oleh seorang wanita pembesar di Mesir dan juga dia adalah fasa sebelum Nabi Yusuf AS dipenjarakan di dalam penjara. Kita akan tengoklah babak-babak ni. Okey, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-33 sekadar untuk ulang kaji yang kita dah pernah sentuh sebelum ni, iaitu Nabi Yusuf AS telah digoda oleh wanita Mesir ni. Saya namakan sebagai Zulaikha lah, yang ni nama yang masyhur tapi dalam riwayat tak menyebutkan siapa wanita ni. Okey. Ayat dia bermula daripada ayat yang ke-30. Okay. Kalau ibu-ibu perhatikan, pada ayat-ayat sebelum itu Zulaikha telah goda Nabi Yusuf AS dan setelah dia bocor rahsianya di hadapan suaminya, maka Zulaikha ni dia tak tahan dengan cerita-cerita wanita-wanita di kota Mesir, maka dijemputlah wanita-wanita kota Mesir ni untuk melihat ketampanan Nabi Yusuf AS. Cerita tu bermula daripada ayat yang ke-30. Okay. Dia orang pun datang sama-sama dekat rumah Zulaikha ni dekat istana untuk melihat Nabi Yusuf AS. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan yang mana Zulaikha ni sengaja memberikan mereka pisau dan ada benda yang mereka potonglah. Saya andaikan sebagai buah-buahan lah sebab zaman tu mungkin sambil dia memotong buah, sambil tu dia makan. Okey, jadi tengok ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di antara mereka minhunna sikinan. Okey, diberikan setiap seorang ni ada sikin iaitu pisau. Semua orang ada pisau dia sambil dia baring sana berehat tu diberikan pisau. Kalimah dekat sini lahunna
muttaka'a. Kalimah ni dia dalam keadaan macam menyandar, tapi dia bukan duduk, dia bukan baring, dia separa. Yang ni kita boleh kata kalau baring kita kata tidur. Kalau duduk mungkin dia tengah dengar taklimat. Tapi kalau dia muttaka' ataupun daripada kalimah ittika' dekat sini, muttaka' ni iaitu dalam keadaan dia separa baring. Macam Cleopatra baring atas kerusi dia tu, macam tu, santai. Sambil ada pisau dekat tangan dia. Mungkin sambil makan buah, santai-santai lah. Wa qalat ikhruj alaihinna. Maka dia suruh Nabi Yusuf ni keluar di hadapan wanita-wanita kota Mesir tu. Yang ini sengaja dirancang oleh Zulaikha supaya mereka sendiri tengok dengan mata kepala dia tentang ketampanan Nabi Yusuf AS. Okay, apa yang berlaku? Maka waqatta'na aydiyahun, sebab terlalu cantik sangat, tampan sangat Nabi Yusuf ni, sampailah mereka terpotong jari mereka. Dan mereka pun kata hasya lillah, Masya Allah, sungguh hebat ni. Bahadha bashar, ini bukan manusia ni. In hadha illa malakun karim. Sesungguhnya ini bukan manusia, melainkan ini adalah malaikat. Satu wajah yang tak pernah dilihat. Dan Nabi SAW sendiri mengiktiraf ketampanan Nabi Yusuf AS ini adalah separuh daripada kecantikan dunia dan seisinya. Separuh Yang lain-lain ni kita lah yang duk berkongsi ramai-ramai ni. Separuh lagi kita kongsi. Separuh tu milik Nabi Yusuf AS. Okay, baik. Yang ni kita dah diceritakan sebelum-sebelum ni. Baik. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-33. Macam mana keadaan Nabi Yusuf AS? Waktu tu Nabi Yusuf AS pun dia berdoalah kepada Allah. Qala, maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu. Qala Rabbi, dia kata wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara itu lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaih, daripada wanita-wanita itu mengajak kepada aku. Ini satu ayat yang kita boleh nampak betapa besarnya keimanan seseorang manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi. Ibu-ibu perhatikan, bila kita cerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram orang akan cerita pasal hijrah. Bila sebut cerita hijrah, orang akan ingat hijrah Nabi ni Mekah sampai ke Madinah. Sebenarnya tidak. Proses hijrah itu adalah proses yang paling besar. Sebab apa? Pertama, sahabat-sahabat Nabi yang duduk di kota Mekah ni, yang kaya raya, yang ada aset dekat kota Mekah ni, perniagaannya, rumahnya, kenderaannya, haiwan-haiwan ternakan ni yang mungkin bilion, jutaan harga dia, semuanya mereka akan tinggalkan. Okay? Semuanya mereka akan tinggalkan harta-harta mereka tu semata-mata untuk berhijrah dengan Nabi SAW di kota Madinah. Tinggalkan semua harta, pergi ke kota Madinah. Sehelai sepinggang. Tak ada apa-apa pun yang mereka bawa. Tak ada. Tak ada satu pun. Dan itu kita boleh bayangkan. Mereka korbankan dunia mereka adalah kerana Allah Ta'ala. Apa yang mereka cari? Nabi tak janjikan harta. Nabi tak janjikan rumah. Nabi tak janjikan apa-apa. Ada yang tinggal harta. Ada yang tinggal anak bini. Ada yang tinggal keluarga. Nabi hanya janjikan sesuatu benda yang mereka tak nampak. Iaitu dijanjikan hanya syurga Allah. Pengajaran hijrah tu, iaitu sahabat Nabi telah buktikan kepada kita, mereka telah korbankan agama mereka, mereka telah korbankan dunia mereka untuk agama mereka. Kita tanya pada diri kita, apa yang kita telah korbankan dalam hidup kita, dunia kita untuk agama kita. Itu proses hijrah. Dan ini yang dipelajari daripada kisah Nabi Yusuf AS. Dia korbankan keinginan dia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, keinginan dia. Sebab itu, kalau kita perhatikan dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, okay, ada masalah suara saya ke macam mana ni? Suara saya jelas kan? Suara Ustaz jelas, Alhamdulillah. Baik. Ada jemaah yang kurang jelas. Okey, mungkin ada yang saya minta maaf ya. Okey. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin contoh ni saya pernah sebut dulu. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka adalah peminum arak tegar.
peminum arak tegar. Memang peminum tegar. Okay. Jadinya, saat Allah Ta'ala nak haramkan arak, Allah turun 3 kali wahyu dalam satu tempoh. Wahyu pertama, Allah turun, Allah bercerita tentang mudarat arak lebih banyak daripada manfaat arak. Sahabat-sahabat Nabi dengar. Mereka dengar. Dan mereka maklum, arak ini mudarat lebih banyak daripada manfaat. Sampai satu tempoh, Allah turunkan wahyu yang kedua. Allah kata, jangan hampiri solat ketika mana kamu mabuk. Maksudnya, jangan solat ataupun jangan ke saf solat ketika kamu mabuk. Nak ceritanya, orang zaman Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi ni peminum tegar, sampai nak masuk ke dalam masjid, nak duduk dalam saf solat pun, mereka masih lagi pegang botol-botol arak tu. Jadi Allah kata, jangan minum arak kalau kamu nak masuk ke dalam solat. Nak masuk solat, jangan minum arak. Sampai satu tempoh, Allah Ta'ala haramkan terus arak. Turunlah wahyu yang ketiga. Allah kata, Allah haramkan arak secara mutlak. Tak ada seorang pun boleh minum arak. Apa yang berlaku? Umar Al-Khattab ni, bila dia dengar saja wahyu yang ketiga ni, dia pecahkan semua tempayan arak yang ada dekat kota Madinah. Semua. Tak ditinggalkan walaupun setitis. Satu titis pun tak ditinggalkan. Semua dipecahkan tempayan arak. Semua. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW tak ada seorang pun yang merungut. Semuanya redha dengan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya, mereka korbankan syahwat mereka adalah semata-mata kerana Allah. Kita tanya pada diri kita, kita tengok pada suami kita dan kita tengok pada anak-anak kita. Apa keinginan syahwat kita yang kita korbankan demi kerana Allah? Contohlah, fatwa negeri, fatwa kebangsaan, fatwa dunia kata apa? Rokok haram, shisha haram, kan? Vape haram. Berapa ramai yang ambil, bila dengar kata fatwa haram, dia ambil rokok dalam poket dia, dia renyuk dan dia buang dalam tong sampah. Berapa ramai? Berapa ramai? Ataupun masih lagi ada yang berdalil-dalil, saya tak boleh lah. Kalau saya tak isap rokok ni, berhenti rokok, berhenti nafas saya. Mungkin ada orang kata macam tu kan. Jadinya, berapa ramai yang sanggup korbankan keinginan dia dan syahwat dia adalah kerana Allah. Dan inilah yang dipelajari daripada Nabi Yusuf AS. Sampai dia kata apa? Kalau penjara itu lebih baik, aku lebih redha untuk masuk penjara daripada aku meraih keinginan kepada wanita-wanita tersebut. Ibu-ibu perhatikan masa Nabi SAW kalau berhijrah dengan sahabat Nabi bukan kehilangan harta je, bukan kehilangan aset. Bahkan mereka tahu kalau mereka keluar berhijrah, ditangkap di pertengahan jalan, dibawa semula ke kota Mekah, mereka boleh dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman mati. Lebih baik mereka duduk kota Mekah, harta tak tergadai, nyawa tak hilang. Kan? Lebih baik duduk dekat Mekah aja, kita beriman dah lah. Kita beriman dengan Rasulullah tapi kita tak berhijrah, duduk kat kota Mekah, harta tak tergadai, nyawa pun tak melayang. Kita duduk je kota Mekah. Tapi tak berlaku. Mereka keluar walaupun dalam keadaan ancaman, walaupun dalam keadaan macam-macam ujian dan halangan, keluar. Sebab apa? Korbankan dunia mereka kerana agama Allah Ta'ala. Dan di sini Nabi Yusuf tunjukkan kepada kita, kalau ikutkan, baik dia meraih saja permintaan tuan dia. Dia tak minta pun, tuan dia yang nak serahkan dirinya kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pun tak salah. Sebab bukan dia nak tampan macam tu sampai boleh menggoda wanita-wanita yang lain. Dia tak nak. Kalau fikir secara macam itulah, waras ni macam tu. Tapi dia sanggup untuk rasa derita dan susah, duduk dalam penjara, redha dalam penjara adalah kerana untuk memenuhi kehendak dan keinginan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita tengok dalam hidup kita, apa keinginan Allah yang kita dahulukan lebih daripada keinginan kita. Okay? Kebanyakan kita lebih memenuhi keinginan kita lebih daripada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, sebab itu Nabi Yusuf berdoa, penjara itu as-sijnu ahabbu. Penjara itu lebih aku sukai mimma yad'unani ilai, daripada aku memenuhi ajakan-ajakan wanita-wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Dan engkau wahai Allah sekiranya tidak tasrif, tidak memalingkan aku daripada tipu daya ataupun kaidahun ni kira macam kita apa,
ajakanlah kejahatan wanita-wanita ini, wa akum minal jahilin, sudah tentulah aku ini adalah orang yang jahil, orang yang tak beramal dengan ilmu ataupun orang yang tak mengetahui apa-apalah. Itu antara yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, apa yang berlaku? Fastajabalahu, maka Allah mustajabkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Fasarafa anhu kaidahu, dan Allah palingkan mereka, Nabi Yusuf ini daripada kejahatan-kejahatan wanita tersebut. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang maha mengetahui. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan seorang pemuda yang mentaati perintah Allah. Kita boleh andaikan Nabi Yusuf ni muda lagi lah sebab dia belum bernikah kan. Dia masih lagi muda. Jadinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis Nabi sebutkan ada kelebihan bagi pemuda yang hidupnya untuk agama Allah. Hadis ni hadis yang masyhur, hadis yang kita maklum, iaitu berkaitan tentang 7 golongan yang akan dinaungi dengan naungan Allah. Dalam hadis ni disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yadhluhumullahu fi dhilli yawma dhilla illa dhillu, iaitu kata Nabi SAW ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Allah, dan tidak ada naungan selain daripada naungan tersebut. Kata seorang ulama hadis, iaitu dia kata kalimah naungan ini bukanlah nak kata awan ataupun Allah memayung mereka, tapi zil dekat sini, naungan di sini adalah merujuk kepada syurga Allah. Ketika bilion manusia yang berada di mahsyar dalam keadaan susah, dalam keadaan kepanasan, tapi 7 golongan ni Allah Ta'ala masukkan mereka siap-siap di dalam syurga Allah. Ini 7 golongan yang istimewa. Ibu-ibu kena bayangkan, kita panggil hari akhirat sebagai Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah, dia datang daripada kalimah qama yakumu qiyaman. Qiyamah datang daripada kalimah qama. Qama ni maksudnya berdiri. Hari kiamat adalah hari yang manusia berdiri di mahsyar, tidak ada yang duduk dan tidak ada yang berbaring. Semuanya berdiri. Okey, berapa lama? Minima adalah puluhan ribu tahun. 50,000 tahun ke atas. Berdiri sahaja. Tidak ada yang duduk dan tidak ada yang berbaring. Payah. Sangat sukar. Dan matahari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas kepala manusia-manusia di Yaumul Mahsyar disebut, iaitu matahari itu dalam jarak 1 mil. 1 mil. Mil ni, ini bikiran bahasa Arab Mil ni ramai orang terjemahkan, kita berada di mahsyar nanti matahari sejengkal. Mil dia bukan sejengkal. 1 mil adalah jarak dia setengah jengkal. Kalau ikut kiraan bahasa Arab yang lebih tepat, 1 mil ni dia adalah setinggi celak besi. Kalau ibu-ibu pergi ke Mekah beli celak-celak besi orang Arab tu, kan kita pergi ke Mekah ada celak mata tu, ibu-ibu kita dulu, nenek-nenek kita dulu beli. Celak tu itu kiraan tinggi dia 1 mil. Maksudnya kepala kita dengan matahari ni jaraknya 1 mil. Setinggi celak besi yang kita beli dekat tanah Arab tu. Okey, itu jarak dia. Dan waktu itu peluh ni akan mencurah-curah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang peluhnya sampai ke lutut. Ada orang peluhnya sampai ke paras pusat dia. Dan ada orang peluhnya sampai ke paras hidungnya, dia dalam keadaan lemas. Okey, dia naik turun paras peluh dia. Dia akan mandi dengan peluh dia. Dan kata Al-Imamul Ghazali, peluh yang keluar mencurah-curah di hari akhirat ni adalah disebabkan kerana peluh yang tak pernah keluar di jalan Allah. Maksudnya apa? Orang yang tak pernah bersusah-susah di jalan Allah di dunia ini, dia akan rasa peluh dan penat bersusah di hari akhirat. Contohlah, kalau kita fikirkan, daripada saya buat haji, baik saya duduk rumah, duit saya ada, tenaga ada, masa ada, cuti pun ada kan, kalau kita fikir logik lah. Tapi ada orang di dunia dia belanja kan, pergi haji,
bersusah-susah, berpenat-penat, berjalan jauh nak pergi wukuf, bersesak-sesak, belanja habis, duit habis, masa habis, tinggal keluarga dan macam-macam. Tapi susahnya itu berbaloi. Sebab apa? Peluh yang keluar di jalan Allah di dunia, peluh itu takkan keluar lagi di yaumul mahsyar. Kan kita pergi buat program agama, kita buat program Gema Yasin ni, susah kita di dunia ni berbaloi. Sebab apa? Susah di dunia ini kerana Allah, susah itu tak akan Allah berikan lagi di hari akhirat. Orang yang tak pernah susah di jalan Allah di dunia ini, dia akan susah nanti di yaumul mahsyar. Sebab itu dia termasuk juga dalam kategori ibu-ibu, ayah-ayah yang pergi bekerja, yang pergi menafkahi keluarga ni. Siang kerja, balik kerja nanti jadi rider pula. Sebab apa? Pendapatan tak cukup. Kita kena cukupkan. Penat, jangan kira lah. Malam pula nak jaga solat jamaah, maghribnya, isyaknya. Kemudian esok pagi nak bangun awal, qiyamul lailnya. Kemudian pergi kerja macam biasa, uruskan keluarga. Penat, sangat penat. Tapi yakinlah, penat kita di jalan Allah mencari rezeki untuk keluarga ni, peluh yang keluar itu berbaloi di sisi Allah. Peluh itu tak akan keluar lagi di yaumul mahsyar. Ini itu yang dimasukkan dalam hadis ni. Manusia akan duduk di dalam naungan di yaumul mahsyar nanti. Siapa 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan Allah? Pertama, iaitu kata Nabi SAW adalah imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil ni maksudnya pemimpin lah. Pemimpin ni jangan kita ingat hanya ketua negara, ketua kawasan, ketua daerah dan sebagainya. Tapi termasuk juga ketua jabatan dan termasuk juga kita sendiri. Sebab apa? Kita ni adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Okay? Kita ni adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Kan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Setiap manusia semuanya pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang orang yang dia pimpin. Semua orang adalah pemimpin. Paling tidak kita pimpin keluarga kita, paling tidak kita pimpin diri kita. Jadi orang yang pertama Allah selamatkan adalah pemimpin yang adil. Okay? Yang kedua, iaitu kata Nabi SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, iaitu pemuda yang hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya ibu-ibu, kalau kita ni, ada orang kan selalu kata, tak apalah saya muda-muda ni nak enjoy, muda kan sekali. Kan? Dia kata YOLO kan. Dia kata, YOLO ni apa bahasa Melayu kita? Dia kata, hidup muda ni sekali je. YOLO lah, orang muda kata YOLO. Hidup muda ni sekali je. Dia kata, muda ni kita enjoy, tua nanti baru kita nak beribadah. Contohlah Tapi sebenarnya, waktu muda inilah modal kita untuk selamat dan untuk masuk dalam syurga Allah. Sebab Nabi kata, pemuda yang hidup untuk beribadah kepada Allah, mereka ini akan duduk di bawah naungan Allah. Salah seorang daripada 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan Allah di yaumul mahsyar. Jadi ingat jangan tunggu tua untuk beribadah, tapi bermula daripada muda untuk beribadah. Sebab waktu muda ni modal yang paling besar untuk kita dapat syurga Allah. Waktu muda. Yang ketiga, yang nombor 2 ni lah yang termasuk dalam kategori Nabi Yusuf AS. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perzinaan adalah kerana Allah. Baik, yang ketiga adalah golongan yang kata Nabi SAW, iaitu orang yang terpaut hatinya kepada masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Dia pergilah mana-mana, musafir ke, travel ke, mana-mana ke, dia mesti nak pergi masjid. Sebab itu ibu-ibu perhatikan, kita punya solat, kan kita ada rukhsah solat kan, solat jamak qasar kita. Kita ada 4 solat fardu sahaja yang ada solat jamak qasar. Okay? Kita ada 4 waktu sahaja kita boleh jamak qasar. Okay? 4 waktu sahaja. Iaitu Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Kenapa 4 waktu sahaja dan Allah kecualikan subuh? Sebab waktu subuh ni adalah waktu kalaulah kita musafir, paling tidak kita takkan tinggal solat jamaah. Tidurlah di kampung ke ni, cuti-cuti raya ni, ataupun tidurlah di hotel mana pun,
subuh orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia mesti akan cari masjid untuk dia beribadah. Mesti dia nak jaga solat subuh berjamaah di masjid. Itu hikmah dia. Kenapa Allah hanya rukhsahkan 4 solat fardu. Satu tu dikekalkan, tak boleh dijamak ataupun dirukhsahkan, iaitu solat subuh. Sebab apa? Untuk memudahkan, menunjukkan mana-mana orang, sama ada dia menetap ke, sama ada dia musafir ke, dia tetap dapat menjaga solat subuh, dapat menjaga solat di masjid, solat berjemaah. Okey. Jadinya kita kena nampak antara orang yang Allah Taala akan lindungi di hari akhirat adalah orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Baik. Tapi yang peliknya ibu-ibu, yang peliknya saya ni pernahlah bawa orang pergi umrah kan, jadi mutawif. Jangan kata pergi berjalan di Malaysia ataupun di luar negara lah. Lain cerita lah kalau orang pergi Amsterdam ke Paris ke, dia nak pergi shopping ke, itu lain cerita. Ni sampai ke Masjidil Haram masih lagi tanya, Ustaz, mana kedai yang jual abaya, jubah-jubah yang murah-murah ni? Ni sampai ke masjid dah ni, Masjidil Haram dah ni. Duk cari juga mana tempat nak bershopping. Kita sama-sama nilai diri kita lah. Bukan saya nak cakap orang lain, saya pun macam tu juga. Pergilah mana-mana, masjid mesti terpaut di hati kita. InsyaAllah lah Allah Ta'ala akan lindungi kita. Baik. Kemudian yang keempat adalah orang yang saling mencintai kerana Allah Ta'ala. Sama ada ketika dia berkumpul ataupun dia berpisah. Jumpa ke, macam mana ke, bersilaturahim ke, dia niat adalah kerana Allah Ta'ala. Di musim-musim raya ni sesuailah hadis ni. Kita pergi beraya bersama dengan saudara mara ke, dengan kenalan-kenalan kita ke, ataupun kita memang nak meminta maaf kepada orang yang kita dah tak bertegur sapa, tapi nak ambil kesempatan raya ni nak bermaaf-maafan. Saya buat ni memang kerana Allah. Percayalah amal itu sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Taala. Kemudian adalah orang yang bersedekah secara diam-diam. Dia sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang berikutnya adalah orang yang dirayu untuk melakukan perzinaan dengan seorang wanita, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditawarkan untuk bermaksiat tapi dia elak. Yang ini bukan sekadar dia ajak untuk berzina, tetapi diajak dalam perkara-perkara yang lain. Kadang-kadang, okey, saya nak cerita kepada ibu-ibu. Ada satu kisah ni, satu masa tu ada seorang manager bank, dia call saya ni. Dia kata dia buat satu kesalahan, boleh bantu tak? Saya tanya, setiap kesalahan ni boleh bertaubat lah. Tak ada satu pun yang tak diampunkan, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi dia kata ada satu salah ni dia rasa susah untuk dia nak bertaubat. Saya kata apa yang susahnya? Dia kata dia pernah ambil dalam satu masa tu semua duit daripada depositor, sebab dia manager bank satu branch ni, dia ambil dengan nilai 10 sen. 10 sen ke 1 sen, saya tak ingatlah. Ini berlaku tahun 2015-2014. Okay, dia kata dia pernah ambil semua depositor dekat branch tu, dia ambil 10 sen ataupun 1 sen. Kita bayangkan, kita tak pernah check pun setiap sen duit kita keluar masuk. Tapi manager ni dia ambil. Bayangkan berapa ramai dia punya depositor dia. Walaupun nilainya kecil untuk seorang depositor, tapi kalau dah ramai-ramai, mungkin dia dapat ribuan, puluh ribu, kita tak tahu. Dia kata macam mana kita nak buat ni? Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Melainkan memang kita kena selesaikan dengan sesama manusia lah. Sebab dia ambil duit daripada manusia, maka selesaikan dengan manusia juga. Okay? Bayangkan, kalau ada orang dia berpotensi untuk melakukan maksiat, orang tak tahu, kuasa dekat tangan dia. Kalau dia bermaksiat, dosalah. Tapi kalau dia tinggalkan maksiat ketika mana dia mampu untuk buat, dia termasuk dalam kategori hadis ni lah. Orang yang ditawarkan perzinaan, lalu dia tinggalkan, dia kata aku takut kepada Allah. Maka orang itu akan dinaungi dengan naungan Allah di yaumul mahsyar. Dan yang terakhir sekali, golongan yang ketujuh adalah golongan orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan bersendirian sehinggalah air matanya berlinangan. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antaralah pengajaran yang kita boleh belajar daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Mendahulukan kehendak Allah lebih daripada keinginan dan kehendak dia. Ini pengajaran besar
Kita sentiasa mendahulukan kehendak Allah lebih daripada kehendak kita. Musim-musim raya ni kadang-kadang kita nak lebih berfashion kan. Tengah trend, kita muda, tengah kurus pula, baru Allah rezekikan slim balik. Kita pun rasa saya nak dress up lah, saya nak show off lah, nak pakai macam ni, pakai macam ni. Ingat, apa-apa pun dahulukan kehendak Allah lebih daripada kehendak kita. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sambung lagi, iaitu pada ayat yang ke-35. Okey. Kerana Nabi Yusuf AS telah menolak tawaran daripada Zulaikha tu dan wanita-wanita Mesir yang menggoda Nabi Yusuf, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbullah fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orang yang hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan sehinggalah ke satu masa. Okey, apa maksud ayat ni tuan-tuan? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat ini menunjukkan kepada kita, ayat 35, ibu-ibu perhatikan ayat 35 ni, iaitu Allah nak bagi tahu sebab Nabi Yusuf tolak pelawaan wanita-wanita Mesir ni, jadinya orang wanita-wanita Mesir ni termasuklah Zulaikha ni dan termasuklah suami ni kepada Zulaikha ni, dia mula rasakan ancaman lah. Maka tak ada lain keputusan mereka sepakat untuk penjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Okay? Mereka nak tutup kes dengan cara mereka penjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, perhatikan kalimah ra'awul ayat. Okey, ra'awul ayat. Mereka nak penjarakan Nabi Yusuf setelah ra'awul, mereka melihat tanda-tanda. Apa maksud tanda-tanda dekat sini? Dekat sini tanda-tanda ni ada tiga tafsiran. Tiga tanda. Pertama, iaitu tanda kebenaran Nabi Yusuf adalah iaitu di baju Nabi Yusuf tu terkoyak daripada belakang. Kan masa Nabi Zulaikha nak goda Nabi Yusuf tu, dia tarik baju Nabi Yusuf daripada belakang, baju tu terkoyak daripada belakang. Itu tanda yang pertama, kebenaran di pihak Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, iaitu daripada saksi keluarga Zulaikha. Kalau ibu-ibu flashback ayat-ayat sebelum ni, ibu-ibu akan nampak ada tanda, ada saksi yang mana ada seorang ahli keluarga Zulaikha ni kata, kalau kita nak tahu sama ada Yusuf ataupun Zulaikha yang benar, kita tengok baju tu terkoyak depan ke terkoyak belakang. Maka dia kata, oh terkoyak daripada belakang. Yang buat cadangan tu, itu saksi daripada ahli keluarga. Dan yang ketiga, Zulaikha sendiri yang mengaku. Kan bila dia dah jumpa dengan wanita-wanita Mesir, wanita-wanita Mesir pun dah tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia pun kata, kalau kamu boleh tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam, aku yang duduk hidup dengan Yusuf dalam rumah bertahun-tahun ni lagilah tergoda. Dia mengaku yang mana dia pernah goda Nabi Yusuf. Tiga inilah disebutkan sebagai al-ayat, tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf. Jadinya mereka takut aib mereka dibuka. Sebab apa? Ni orang kayangan ni. Ni golongan-golongan kayangan ni. Dia buat kesalahan, jadi dia takut dia apa-apa kan. Nanti sebab nanti ibu-ibu akan jumpa ayat yang mana raja bagi Mesir nanti ni raja yang adil. Okay, raja yang adil. Okay. Jadi kerana mereka takut dengan hukuman daripada raja, jadi mereka ambil keputusan la yasjununna. Mereka penjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi yang lagi dahsyatnya ibu-ibu, cuba perhatikan ayat 35 tu, Allah menyebut dengan kalimah hatta hin. Sehingga ke satu masa. Hatta hin. Okay, hatta hin. Hatta hin ni ibu-ibu, iaitu tempoh penjara yang tidak diketahui. Okay, tempoh penjara tanpa bicara. Maksudnya satu, Nabi Yusuf dipenjarakan tanpa sebab, tanpa boleh dia fight untuk hak dia. Tanpa bicara, dia tak boleh nak pertahankan diri dia. Kedua, hatta hin ni maksudnya dia dipenjarakan tanpa tempoh. Sampai bila? Sampai bila-bila. Okay. Jadinya hukuman ni adalah hukuman yang paling zalim. Okay, hukuman dekat sini adalah paling zalim. Sebab itu Allah angkat ayat itu dengan kalimah hatta hin.
Sebenarnya ayat tu boleh berhenti pada kalimah la yasjununna. Maka Yusuf dipenjarakan. Khalas, selesailah. Tapi Allah sambung hatta hin, sebab Allah nak bagi tahu kedudukan Nabi Yusuf dizalimi ni dalam keadaan sangat-sangat zalim. Dia dipenjara tanpa bicara, dia tak boleh pertahankan hak dia, tak boleh pertahankan diri dia, dan dia dipenjarakan tanpa tempoh. Kenapa? Dia ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk tempoh tu adalah sampailah orang-orang Mesir tu lupa kes tu. Barulah Yusuf tu akan dipenjarakan. Mungkin sampai 10 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, tak tahu sampai bila. Sampai orang dah tak ingatlah cerita Nabi Yusuf AS. Okay? Dan kita boleh kata kalimah hattahin ni iaitu kebergantungan tempoh itu bukan bergantung kepada hukuman Yusuf, tapi bergantung kepada pemerintah. Ikut selera pemerintah lah. Raja tu, kalau raja tu nak letak berapa tahun, berpuluh tahun, ratusan tahun, terpulang. Sampai mati ikut hak dia. Itu kita kata hukuman yang paling zalim. Maka Allah Ta'ala highlightkan kalimah hatta hin. Yang ini yang dikenakan kepada Nabi Yusuf AS. Kenapa Allah sebut ni ibu-ibu? Ini adalah bertujuan nak tunjukkan kepada kita. Ujian yang ditimpakan kepada Yusuf bukan ujian yang biasalah. Dia adalah ujian yang sangat-sangat luar biasa. Sebagai contoh, kadang-kadang kita tengok ada si fulan ni artis lah. Dia kata dia nak berhijrah, pakai hijab. Bila dia dah berhijrah, mungkin dia nampak job tak ada. Kan? Sebab apa? Ada babak dia kena tak boleh berpegang tangan. Ada babak dia kena buka tudung dan sebagainya. Dia kata, oh saya ni banyak job saya tak boleh buat. Sebab apa? Dengan keadaan saya dah berhijrah ni. Dia rasakan benda tu sebagai satu menyekat rezeki dia. Mungkinlah cerita Nabi Yusuf ni adalah sebagai pengajaran kita bersama. Kalau kita niatkan, kita buat sesuatu itu adalah kerana Allah, tak nafi. Memang akan datang kesusahan demi kesusahan, tak nafi. Cubaan, ujian mesti datang. Tapi percayalah, penghujungnya ada kemanisan. Allah akan angkat darjat kita dan Allah akan berikan gantian yang paling baik. Paling baik. Okey, yang ini tak dinafikan. Sebab itu kisah ni Allah rakamkan. Bayangkan Nabi Yusuf ni tinggalkan kehendak wanita. Kalau boleh berapa besar? Saya minta maaf saya sebut ialah apalah sangat kehendak wanita tu kan. Kalau dia penuhi tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi dia tinggal adalah kerana Allah, maka menyebabkan dia berpuluh tahun terhumban dalam penjara. Kita nampak itu satu ujian yang sangat-sangat beratlah. Tapi endingnya nanti Allah muliakan Nabi Yusuf dan Allah berikan kebaikan dan juga Allah berikan kelebihan kepada Nabi Yusuf AS. Okey, ini cerita dia. Okey, jadinya kita nampaklah kalau Nabi pun diuji dengan ujian yang berat macam ni, kita yang bukan Nabi lebih lagi lah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, ibu-ibu perhatikan pada ayat yang ke-36. Okay. Ayat 36 ni, yang ini dah bercerita berkaitan tentang keadaan Nabi berada di dalam penjara. Keadaan Nabi Yusuf AS berada di dalam penjara. Okey, baik. Cuba tengok Allah Ta'ala sebutkan. Wa dakhala ma'ahu, dan masuklah Yusuf bersama-sama dengannya as-sijnu fatayan. Ke dalam penjara ada dua orang fatayan. Fatayan ni adalah dua orang pemuda. Okay, fatayan adalah dua orang pemuda. Fatayan ni dia datang daripada kalimah fata. Okay, dia bermaksud pemuda. Fatayan dia musanna, dia maksud ada dua orang pemuda. Tapi dalam surah Yusuf, Allah menggunakan kalimah fata, pemuda dekat sini. Okay, pemuda dekat sini bukan merujuk kepada pemuda umum. Tapi pemuda dekat sini adalah merujuk kepada khadam raja. Okay? Ada dua orang khadam raja, seorang sebagai khadam yang memberi minum kepada raja dan seorang lagi adalah pemberi makan kepada raja. Dia yang khadam yang entertain raja lah. Yang bagi minum orang lain, yang bagi makan orang lain. Dua-dua khadam tu dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf AS. Okay? Jadi Allah kata apa? Qala ahaduhuma, telah berkatalah
bertanyalah salah seorang daripada dua khadam ni, dia kata apa? Inni arani a'siru khamra. Aku melihat di dalam mimpi aku. Ini sesungguhnya aku arani, melihat dalam mimpi aku. A'siru khamra. Aku telah memerah anggur. Aku telah memerah anggur. Wa qala akhar, dan kata seorang lagi khadam raja, inni arani, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi aku, ahmilu fawqa ra'si. Aku membawa, ahmil ni aku membawa, fawqa di atas, ra'si di atas kepala aku ini, khubzan, khubus. Khubus ni maksudnya roti. Ta'kulu tayru minhu. Iaitu roti itu telah dimakan oleh burung sebahagiannya. Nabbi'na bita'wilih. Dia kata, tolong terangkan takbir ataupun takwil mimpi ini. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami ni tengok engkau wahai Yusuf adalah sebahagian daripada orang yang muhsinin. Okey, baik. Ayat 36 ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah bukan kita nak kata dia berlaku setelah tempoh beberapa tahun Nabi Yusuf berada dalam penjara. Sebab apa? Ayat ni nak tunjukkan kepada kita ada seorang banduan dalam penjara tanya takwil mimpi kepada Yusuf AS. Dia bertanya setelah dia ada trust. Dia percaya kepada Yusuf. Sebab itu Allah highlight kalimah muhsin ni. Dia ni orang baik ni. Macam mana kita nak tahu orang tu baik? Setelah kita ni kenal dia. Kan? Setelah kita kenal dia. Dan Nabi Yusuf ni memang terkenal lah dengan kebaikan dia sampai diiktiraf sebagai muhsinin. Muhsinin, orang yang betul-betul baik. Kenapa saya boleh kata betul-betul baik? Kita buat macam ni. Kalau ibu-ibu tengok dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Kalau kita nak kenal seorang kawan ni, kita kena musafir dengan dia. Barulah kita tahu dia ni macam mana. Sebab apa? Bila kita musafir, orang ni dia takkan buat benda lain. Dia tak sibuk pergi kerja, dia tak sibuk nak urus anak. Sebab apa? Dia hanya memikirkan fokus kepada perjalanan musafir dia. Dia dengan kita je. Jadi waktu itulah terselah sifat yang sebenar. Kalau kita jumpa sekejap-sekejap ni kita tak tahu dia ni okey ke tak okey ke, peribadi dia ke, budi hati dia, hati budi kita tak tahu. Tapi bila musafir bersama dengan dia 24 jam dengan dia baru kita kenal. Jadinya Allah nak tunjukkan Yusuf ni betul-betul baik. Sebab apa? Banduan ni duduk dengan Nabi Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf tak sibuk dengan benda lain. Dia duduk dalam penjara je. Jadi banduan-banduan ni kata apa? Wah Yusuf, dia sendiri iktiraf. Kami tengok engkau ni betul-betul baik. Okey? Kami tengok engkau ni betul-betul orang baik. Dan di sini menunjukkan kepada kita, nak tunjukkan kepada kita, Nabi Yusuf ni dia kekal dalam keadaan baik. Cuba perhatikan. Dia duduk dalam penjara pun, duduk dalam istana pun dia baik. Dia tak tergoda dengan kemewahan. Dia tak tergoda dengan hasutan-hasutan pujuk rayu wanita-wanita yang menggoda dia. Dan dia juga tak rosak disebabkan penjara. Ada orang, bila dia duduk dia okey. Tapi bila Allah berikan kesenangan, dia rosak. Ada orang diberikan kesusahan, kemiskinan, dia rosak. Tapi Allah ajar kepada kita, Nabi Yusuf AS, ketika diberikan nikmat duduk dalam istana, dia jadi orang yang soleh. Ketika diberikan kesusahan duduk dalam penjara, dia pun jadi orang yang soleh. Itu maksudnya. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan kalimah muhsinin sebelum saya explain atas tu. Kalimah muhsinin ini, okey, kalimah muhsinin ini nak menunjukkan kepada kita, baik dekat sini, Nabi Yusuf ni orang baik. Nabi Yusuf ni dia buat baik. Dan Nabi Yusuf ini sentiasa memberi dan sentiasa dalam keadaan kebaikan. Itu kalimah muhsinin. Kalimah ni besar Okay, kalimah ni besar. Kalimah muhsinin ni maksudnya kami tengok engkau ni baik, kami tengok engkau ni buat baik, dan kami tengok engkau ni sentiasa beri kebaikan pada orang lain. Itu kalimah muhsinin. Okay, besar perkataan ni. Okay. Baik. Okay, sekarang kita tengok macam mana Nabi Yusuf takwil. Kalaulah ibu-ibu perhatikan secara literal ayat 36 ni, apa yang boleh kita boleh takwilkan? Mungkin ada ibu-ibu yang boleh komen ataupun boleh melalui secara audio, mungkin boleh cakap dengan saya. Secara literalnya,
Apa yang ibu-ibu agak-agak lah kalau orang kata dia mimpi. Seorang dia kata dia perah anggur. Seorang lagi dia kata dia bawa roti letak atas kepala, roti itu dimakan oleh burung. Apa yang kita boleh takwilkan? Mimpi ni macam mana? Rasa-rasalah. Ada yang nak try? Oh, okay. Wan Muhammad Izzul dia kata ni mainan tidur lah. Ini mainan tidur. Itu pandangan pandangan kita. Okay. Terima kasih Muhammad Izzul. Itu pandangan mainan tidur. Ada yang lain? Ada yang lain nak cuba? Ada dua takwil mimpi ni. Seorang perah anggur, seorang lagi dia bawa roti atas kepala, dimakan oleh burung. Apa yang kita boleh faham? Okey. Ada yang try Okey, baik. Okey. Secara zahirnya, okey, Puan Izam kata perah anggur tu kesenangan, rezeki. Okey. Dua-dua tu maksudnya tu akan dapat rezeki tapi diambil oleh orang lain. Okey. Rezeki Allah bagi tak sama. Okey, itu pandangan kita ibu-ibu jangan tengok ayat berikutnya Kita tengok je ayat 36 ni. Baik. Alright, dah cuba Okey. Kalau kita tengok secara zahir, ayat ini ataupun mimpi ini ada isyarat. Satu isyarat positif, satu lagi isyarat negatif. Okey. Puan Niksum kata perah anggur iaitu air hujan. Baik. Yang kata saya nampak dalam mimpi saya sedang memerah anggur. Itu isyarat positif. Seorang lagi kata saya ni bawa roti atas kepala saya. Itu sebenarnya isyarat positif. Bawa roti atas kepala. Tapi dia sambung lagi. Dia kata roti itu telah dimakan oleh burung. Maka itu adalah isyarat negatif. Okey, itu isyarat negatif. Okey. Seorang kata saya perah anggur, itu positif. Seorang lagi dia kata bawa roti, itu positif. Sebab dua-dua berkaitan dengan rezeki. Tapi sebab dia kata roti itu dimakan separuh oleh burung, maka dia membawa isyarat negatif. Okey, saya nak ayat yang lepas ni dia cerita lain cuma saya nak tunjukkan pada ibu-ibu apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf AS. Sebab kita punya masa dah tinggal 10 minit je. Okay, saya nak tunjukkan pada ibu-ibu dia punya takwil saja. Ayat yang ke Okey, cuba ibu-ibu tengok ayat 41 ni. Okey, kita KIV dulu ayat 37 sampai ayat 40 tu kita KIV. Itu nanti kita akan explain pada next kuliah kita. Kita tengok ayat 41 ni dia punya takwil mimpi dia. Nabi Yusuf kata apa? Ya sahibayis sijin. Wahai dua sahabat sepenjaraku. Ni ibu-ibu perhatikan. Kalimah ya sahibayis sijin yang ni tunjukkan Nabi Yusuf ni, kalau ibu-ibu tengok ayat sebelum ni yang saya KIV tu, Nabi Yusuf dia cerita tentang dia. Dia cerita tentang dia ni bukan orang sembarang. Dia ni adalah anak dan cucu dan cicit kepada seorang Nabi. Moyangnya Nabi, datuknya Nabi, bapaknya Nabi. Dia cerita, kedudukan dia berbeza. Tapi bila Nabi Yusuf nak berdakwah, dia kata apa? Ya sahibai sijin. Wahai sahabatku yang berdua ini yang sepenjara denganku. Dia meletakkan dirinya sama level. Nabi Yusuf meletakkan dirinya sama level. Kadang-kadang kita ni kalau berdakwah, kadang-kadang kita melihat kita ni lebih baik. Ataupun kita duduk atas, orang ni duduk bawah. Kan? Dia ni, kita ada level-level. Sebab apa? Melihat pada kedudukan, melihat kepada keadaan, melihat daripada latar belakang dan sebagainya lah. Tapi kalau kita belajar daripada Nabi Yusuf, dia bukan orang sebarang-sebarang. Tapi bila dia nak berdakwah, dia sebut, wahai sahabat sepenjaraku. Dia letakkan dirinya sama level. Lalu dia pun mentakwilkan. Dia kata apa? Amma ahadukuma. Dia kata salah seorang daripada kamu ni fayasqi rabbah khamra. Maka dia akan beri minum kepada raja. Maksudnya dia akan hidup.
orang yang perah anggur tu, yang dia kata aku lihat dalam mimpi aku perah anggur tu, kata Yusuf, dia tu akan bagi minum kepada raja. Maksudnya dia hidup lah. Dia akan balik ke istana, dia akan terus balik bekerja jadi khadam raja. Kembali pada jawatan asal dia, memberi minum kepada raja. Nabi Yusuf tak sebut kamu si fulan, kamu si fulan. Tak. Dia kata amma ahadukuma. Dia sebut secara umum. Salah seorang daripada kamu ni, seorangnya akan beri minum kepada raja. Tujuan dia apa? Supaya tak timbul rasa kesedihan dan rasa ralat lah. Sebab seorang lagi tu akan dibunuh. Wa ammal akhar. Dan seorang lagi pula yang lain, fayuslabu, maka dia akan disalib, dihukum hukuman bunuh, fataqulu tayr, maka dia akan dimakan burung min ra'sih, daripada kepalanya. Udiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, dan telah selesailah apa yang kamu mimpi tadi tu, telah tetap dia punya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dekat sini, Nabi Yusuf menggunakan teknik satu, meletakkan dirinya sama level. Okey, sama level. Yang kedua, Nabi Yusuf tak spesifikkan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan mati daripada mimpi tersebut. Dia hanya sebut salah seorang daripada kamu akan kembali ke penjara, ke istana bagi minum, dan seorang lagi akan dijatuhkan hukuman salib dan dia akan dimakan daripada kepalanya oleh burung. Macam tu je. Okey. Tapi masing-masing fahamlah. Tapi kalau kita tengok, kalau kita bercakap, misal lah dengan anak-anak kita, kadang-kadang tu sampai kita duk tunjuk-tunjuk kan, ditunjal-tunjal kepala anak ke sesiapa, nak bagi tahu kamu salah, kamu salah. Itu kaedah kita. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, ada benda yang kita boleh buat dan ada perkara yang kita kena umum. Kalau boleh, dakwah ni, nasihat tu, jangan sampai orang rasa dipersalahkan. Okay, jangan rasa dipersalahkan. Saya bagi contoh macam ni. Ada kala tuan-tuan, orang bila berdakwah, dia suka dengan kaedah sentap. Tengok cerita Hindustan 3 jam menangis. Baca Quran tak menangis pun. Dia rasa kaedah tu menyentap itu buat orang rasa tersedar. Kadang-kadang orang tak. Orang rasa marah. Kenapa nak sindir-sindir pula? Kenapa nak sarkastik pula dengan saya ni? Kan? Ada orang dia tahu dia salah, tapi dia sanggup pertahankan kesalahan dia kerana dia tak suka dengan cara orang berdakwah. Okay? Jadinya kaedah berdakwah ni bukan dengan cara kita mempersalahkan orang, tapi kaedahnya biar orang rasa bersalah. Maksudnya sebut secara umum, tapi perasaan tu akan datang. Salah rupanya saya buat. Automatik dia akan membawa untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Analogi macam ni, semua orang nak masuk ke dalam syurga Allah. Semua orang nak masuk. Kita hanya memberi jalan dan kita mengalu-alukan orang ke syurga Allah. Jangan sekali-kali kita mendesak, tolak daripada belakang. Masuk penjara, masuk penjara. Kita paksa-paksa pula. Orang tak suka. Secara umumnya macam tu. Tapi saya tak nafikan. Ada orang, dia suka dengan kaedah keras. Ada orang, dia suka dengan kaedah lembut. Tapi secara umum, orang tak suka untuk dipersalahkan. Kan? Biar dia sendiri rasa bersalah. Nasihat kita umum. Okay? Cara kita bercakap umum. Biar dia rasa bersalah dan dia sendiri nak berubah. Okay? Ada orang, bila dipersalahkan, kita tegur, dia melawan balik, melenting balik. Bukan dia tak tahu dia salah. Tapi kerana cara kita salah, menyebabkan dia tak suka dengan cara kita dan akhirnya dia terus kekal dengan kedegilan dia untuk melakukan kesalahan. Okay? Alright. Baik. Okay. Kita ada baki dalam 5 minit. Saya minta maaf, saya kena berhenti sekarang. Sebab ayat-ayat selepas itu dia akan berkait. Nanti kalau kita sambung ayat berikutnya nanti, dia tak boleh selesai. Ayat tu akan bertangguh-tangguh lah. Sebab tu dia kena berhenti sampai ayat ni. Sebab ayat yang ke-37 tu dia akan bersambung-sambung. Okey, baik. Ada apa-apa persoalan ke daripada ibu-ibu? Silakan. Mungkin ada yang berbuka, nak prepare untuk iftar, silakanlah. Tafadhal Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Daripada saksi mimpi tadi tu, akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan yang sahih. Dan boleh kita tahu tak mengapa yang seorang lagi tu dipancung atau hukuman apa? Okey, baik. Kedua-dua khadam raja ni, kenapa dua-dua ni dipenjarakan? Sebab dua-dua ni adalah orang yang paling dipercayai oleh raja.
Allah susun dia punya takdir. Ni dua-dua ni orang paling dipercayai. Kenapa? Sebab dua-dua ni adalah orang yang menjaga makan dan minum raja. Jadi salah seorang daripada mereka dituduh telah membubuh racun di dalam makanan ataupun minuman raja. Jadi raja penjarakan dua-dua sebab dia tak tahu salah satu siapa yang buat. Sampailah, ni kes yang tak disebut lah. Maksud dia diam kat cerita tu tak penting kan. Cuma mungkin ada yang terfikir. Jadinya bila raja tu dah semak, salah seorang ni telah melakukan pengkhianatan di belakang raja lah. Rupanya orang yang menyediakan makan untuk raja tu telah bubuh racun. Jadi dialah yang dibunuh oleh raja. Manakala yang seorang lagi tu yang beri minum pada raja tu tak terlibat, maka dia dibebaskan. Tapi dua-dua ni adalah orang yang paling dipercayai oleh raja. Penting watak dua ni sebab dia akan beri kesan pada cerita selepas ni. Episod berikutnya dia akan beri kesan. Antara sebab Nabi Yusuf keluar dari penjara ni adalah salah seorang watak ni. Dialah yang akan jadi penyebab Nabi Yusuf dikeluarkan daripada penjara, dan kisah Nabi Yusuf dipenjarakan secara zalim oleh Zulaikha dan suaminya tu pun akan dibuka balik fail kes dia nanti. Dia akan dibuka balik, dibongkar semula disebabkan salah seorang daripada sahabat penjara ni, khadam raja ni. Jadi penting watak ni sebab raja tak senang-senang kan nak keluarkan banduan, melainkan daripada orang yang dia paling percayalah. Orang yang bagi makan dan orang yang bagi minum pada raja. Jadi orang ni paling dipercayai oleh raja. Jadi dialah yang akan bercakap dengan raja nanti tentang Nabi Yusuf AS. Okay? Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada soalan lagi ke? Okey, silakan Puan Nik Som. Sama-sama, okey, nak iftar silakan. Doalah semasa masih iftar nanti doalah kami ni. Okey, Puan Roziana Ismail, apa yang menyebabkan khadam makanan itu letak racun pada makanan raja? Wallahu alam, tak diketahui sebab cerita tu tak disebutkan dalam Quran, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cerita itu hanya disebutkan di dalam tafsir-tafsir para ulama tafsir saja, kalangan mufassirin sahaja. Okey, kalangan mufassirin saja duk cerita tu, mungkin daripada riwayat-riwayat kitab-kitab yang terdahululah, khususnya dalam kitab Taurat. Tapi tak dibagi tahulah. Okey. Tapi nanti tak apa. Lepas habis babak ni, scene ni, kita akan jumpa scene raja. Kat babak raja tu nanti kita akan jumpa siapa raja ni. Dia tak dikhususkan, tapi kita akan nampaklah. Sebab apa penting ibu-ibu tahu, kalau perhatikan ayat-ayat sebelum ni, bila orang wanita-wanita Mesir ni nampak Nabi Yusuf, dia kata apa? Hasya lillah, maha suci Allah, dia kata. Macam orang nampak macam orang Islam je. Kan? Kat situ ada scene yang macam orang Islam. Dan nanti ibu-ibu akan jumpa nanti yang mana Zulaikha akan bertaubat pula, dia akan beristighfar pula. Dan kita pun akan pelik, dia ni betul-betul beriman kepada Allah ke macam mana? Sebab apa? Raja yang kita tengok dalam kisah ini, dia bukanlah Firaun. Kita tahu Firaun ni raja kepada negara Mesir. Tapi raja yang disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf ni adalah sebelum zaman Firaun. Raja yang macam mana? Nanti kita akan jumpa. Saya tak cerita sekarang lah. Kita akan jumpa nanti scene lepas ni. Okay, ada ayat pada ayat yang ke-44 nanti. Kita akan jumpa nanti. Siapa raja ni? Penting kita tahu pasal raja tu, barulah kita tahu kisah ni. Dan macam mana kisah tu dekat dengan Nabi SAW. Nanti kita akan ceritalah. Baik. Ibu-ibu bolehlah go through ayat-ayat lepas ni kan. Tengok dulu kan. Mungkin boleh study mana-mana nota-nota yang lain. Tak apa, nanti kita akan sambung nanti insya-Allah. Okey? Baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah atas tontonan dan atas perhatian. Jadi saya serahkan semulalah kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khairan, barakallahu fiik al-Fadil Ustaz Muhammad atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Masa terlalu mencemburi kita ya Ustaz untuk Ustaz menghuraikan lebih panjang lagi. Dan juga syabas kepada para hadirin dan hadirat dan sahabat-sahabat syurga yang dirahmati Allah sekalian di atas kesabaran, perhatian, masa yang diluangkan sepanjang berlangsungnya sesi ceramah sebentar.